A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-badrud duja was-sirajul munir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Yang bahagia Al-Fadhil Imam Ustaz Nakib, Ustaz Abdul Rahman, warga Sasmek, para pensyarah, doktor, jururawat, serta seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah, terutamanya pada waktu ini sehingga ke masa ini kita masih lagi diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan fardu-fardu, perkara-perkara wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menunaikan sembahyang zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan menjadi satu amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita duduk sebentar mengambil sedikit masa sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang acap kali baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut jaddidu imanakum, ataupun dalam hadis yang lain najlis bina nu'min sa'ah, sentiasalah perbaharui iman kamu. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, marilah kita duduk sebentar, kita fikir kembali akan iman kita. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, pergilah kamu mencari bekal dan sebaik-baik bekal itu adalah bekalan takwa. Yakni Allah dan Rasul mengajar bahawasanya kita ini ada masanya perlu mencari bekal iman dan juga takwa. Masa bila? Dalam majlis-majlis zikir, dalam majlis-majlis ilmu yang disebut di dalamnya kalamullah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam selang-selang kesibukan pekerjaan dan urusan harian kita, kita barangkali sibuk menguruskan kehidupan, menguruskan pekerjaan, keluarga, anak pinak dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berpesan, pergilah, carilah, perbaharuilah iman kita dan carilah di dalam majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar kerana takut, kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada tengah hari sedikit masa ini kita tadabbur sedikit berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-72 daripada suratul Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menghamparkan amanah itu ke atas langit dan juga bumi, tetapi kesemuanya enggan untuk menerimanya, dan manusia pula memikulnya. Sesungguhnya manusia itu teramatlah zalim lagi jahil. Al-Imam Al-Qurtubi apabila menafsirkan ayat ini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan. Jika amanah itu adalah benda yang berjisim ataupun ada saiz, ada beratnya, kalau diletak atas langit dan juga bumi, tak mampu kerana bebanan itu sangat kuat, tekanan itu sangat kuat. Dan itulah gambaran
yang hendak diberikan kepada kita semua, dan kita memikul amanah tersebut, nak ataupun tidak, setuju ataupun tidak. Setiap daripada kita, saya, tuan-tuan dan puan-puan, semuanya lahir ke muka bumi ini membawa amanah masing-masing. Dan setiap daripada kita memikul amanah-amanah yang berbeza. Sama ada amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun amanah sesama manusia. Ini satu sisi pandang ataupun world view agama Islam yang tidak ada pada agama-agama lain. Hari ini orang nak mengajar supaya kita buat kerja dengan betul, dia panggil integriti. Falsafah dibawa kepada kita, kalau kita nak buat kerja dengan molek, dia panggil integriti. Pelawak. Dia panggil sebagai integriti. Tetapi Islam syarak dia dah lama membawa konsep amanah, iaitu berbuat sesuatu dengan jujur, berbuat sesuatu dengan betul, tetapi tidak terhad kepada integriti semata-mata. Kita berintegriti ni akhir dia supaya kerja kita jalan dengan molek, tanggungjawab kita selesai. Dia ada matlamat, tetapi matlamat dia terhenti sekadar matlamat dunia. Apa kena buat kerja dengan molek? Supaya jaga hubungan dengan orang, jaga networking, besok kerja kita mudah. Kita buat kerja molek, orang percaya, orang jujur, orang percaya dengan kita, kita jujur, besok mudah kerja kita. Tetapi amanah dia tidak terhenti sekadar di situ. Kita membawa amanah tersebut sehingga kehidupan selepas mati. Bacalah hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat marah kalau kita memungkiri walaupun sekecil-kecil amanah. Dalam hadis riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Di akhirat besok, kalau kita ni masing-masing ada memegang amanah dan hak-hak sesama manusia, ketua dia ada hak yang dia perlu tunaikan kepada anak-anak buah, anak buah dia ada hak yang perlu ditunaikan kepada ketua. Dalam keluarga, dalam adik-beradik, suami isteri pun sama, ada hak masing-masing. Jadi kata Nabi SAW, sehinggalah kambing di akhirat besok, kambing yang tidak bertanduk, dia akan menuntut daripada kambing yang bertanduk akan haknya. Apa maknanya? Kambing yang bertanduk dia lebih kuat. Jadi kadang-kadang boleh jadi dia menzalimi kambing yang tidak bertanduk. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan haknya di akhirat. Macam mana caranya? Wallahu a'lam. Kambing sama kambing, isu-isu kambing kita tak terlibat. Kita terlibat isu manusia je. Politik kambing, serah ke kambing, pentadbiran kambing. Kita sesama manusia pun tak selesai masalah. Amanah, hak-hak yang kita pegang dengan manusia ni ada tanggungjawab masing-masing. Dan amanah dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita ada dua jenis. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita buat ni lah. Kita buat benda wajib, semayang, bayar zakat, taat mak ayah. Yang kedua, kita buat amanah yang berkait dengan manusia. Bahkan ini lebih susah. Yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, benda wajib kita buat, benda haram kita tinggal, insya-Allah boleh selesai. Dan rahmat Allah Taala tu luas. Rahmat Allah Taala lebih luas berbanding sifat dia membalas, lebih luas rahmat dia. Dan insya-Allah dengan rahmat Allah Taala pun kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau ada hubungan hak amanah kita sesama manusia yang tidak selesai, dia menjadi masyakkah. Dia akan menjadi bebanan di akhirat. Hutang tak selesai sesama manusia, walaupun mati syahid, kata Nabi SAW, tergantung.
Nyawanya tergantung, tak selesai. Pemimpin yang zalim, ada masalah yang dikhianat pada rakyatnya, tak selesai. Antara orang yang paling teruk sekali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan macam-macam lagi bentuk pengkhianatan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang mengkhianati sesama manusia. Sebab itu kalau dalam perbahasan fiqh, apabila meninggal seseorang anak Adam itu, kalau dia berhutang, mana satu nak didahulukan? Hak sesama manusia ke hak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Meninggal dunia seorang anak Adam, dia perkara wajib yang perlu dibuat dulu. Orang sini lagi tahu lah. Tiap-tiap hari ada sama orang orang hospital meninggal dunia saja, dia mesti urusan kapan tanaman, tanam mayat dan sebagainya, kena selesai hak tu dulu. Kemudian turun kepada hutang piutang. Kalau bertembung hutang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hutang manusia, mana satu nak buat dulu? Duit ada cukup-cukup ni, duit ada RM10,000, haji tak buat lagi, pada haji tak buat lagi, nazar ada tertinggal, zakat tak bayar lagi, banyak hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba mari Cik Piah, ni dulu si pulan ni ada hutang dengan aku RM10,000. Ada zakat tak bayar, ada kafarah lagi, badan haji tak buat lagi, mana satu nak buat dulu? Kena dahulukan hak manusia, bayar hak manusia dulu, kerana lebih berat tanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah beza ikatan amanah antara pandangan Islam dan juga pandangan ataupun falsafah barat, ataupun kita panggil sekularisme. Kita mengikat amanah dengan dosa dan pahala. Tak memadai sekadar undang-undang dunia, tetapi kita menyebut, kita mengingatkan tentang dosa dan pahala. Bukan sekadar integriti perlu dihukum di atas muka bumi sahaja, tidak. Dia juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Dan pada masa ini, kita juga perlu berhati-hati dengan ancaman Nabi SAW. Pada akhir zaman nanti, banyak berlaku orang yang mengambil ringan tentang amanah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, kata Nabi SAW, tunggulah, akan berlaku, dekat nak berlaku kiamat apabila amanah tidak lagi orang heran sehingga sanggup bagi kepada orang yang bukan ahlinya untuk memegang amanah, sehingga berlaku porak-poranda, kacau bilau dan sebagainya. Dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, kata Nabi SAW, satati 'alan nasi sanawatun khadda'ah yukhanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Akan datang akhir zaman nanti, orang yang betul-betul boleh memegang amanah dipanggil sebagai pengkhianat. Orang yang memang betul-betul pengkhianat, boleh pula orang ramai memandang dia sebagai seorang yang amanah. Itu ujian orang akhir zaman, tidak macam zaman Nabi SAW. Maka berhati-hati. Kalau kita ditaklifkan, dibebankan untuk memegang satu-satu amanah, maka nilailah diri kita terlebih dahulu. Jadikanlah diri kita ni orang yang memang betul-betul berkelayakan dan berkemampuan untuk memegang satu-satu amanah. Jangan kita suka duk memegang apa sahaja, jawatan, suka itu, suka ini, suka naik pangkat, suka itu dan sebagainya, tetapi hakikat kerja kita itu tak lansai pun amanah, tak selesai pun amanah kerja kita. Nak lagi, kalau di hospital ni kita terlibat dengan amanah dengan nyawa orang, amanah dengan orang yang sakit. Sedikit sahaja kecuaian boleh menyebabkan kematian, mafsadah pada nyawa, kerosakan pada nyawa dan sebagainya.
Jadi kena berhati-hati. Itu persoalan amanah dan juga tanggungjawab. Dan dia berlaku pada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Jangan kita ingat orang besar-besar sahaja ada amanah dan tanggungjawab. Orang besar-besar sahaja boleh buat khianat, boleh menzalimi orang lain. Tak tentu. Dalam hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah ra'in, adalah pemimpin yang bertanggungjawab. Kalau kita tak ada satu perkara pun kita bertanggungjawab, masih ada amanah dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan yang perlu kita bereskan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita buat setiap hari. Maka namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hatta Nabi SAW sebut wal khadimu mas'ulun fi mali sayyidih. Khadam. Khadam ni siapa? Khadam ni hamba lah, bahasa mudah ni. Pekerja lah. Tukang khidmat lah, khadim. Dia juga akan ditanya tentang fi mali sayyidihi, tentang harta tuannya. Tuannya amanahkan dia buat sekian, dia juga tak terlepas daripada amanah dan tanggungjawab dalam perkara itu. Bukan sahaja tuan dia kena tanya, dia sendiri pun kena tanya. Jadi daripada sekecil-kecil perkara, serendah-rendah pangkat, serendah-rendah tugasan yang kita ada, sehinggalah kepada yang paling besar, semuanya ada amanah dan juga tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan juga sangat jahil. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kenapa begitu? Kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita amanah dan menyebut kita ni orang zalim dan juga orang jahil? Kerana manusia ini tidak diciptakan dengan sifat takut kepada amanah. Bahkan kita dicipta dengan sifat suka kepada mengambil beban kerana faedah-faedah yang ada pada bebanan tersebut. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Siapa tak suka kepada kuasa, siapa tak suka kepada harta, yang datang di sebaliknya amanah dan juga tanggungjawab. Kerana itulah Allah memanggil innahu kana zaluman jahula. Dia itu maha zalim dan juga maha jahil. Kerana langit dan bumi yang besar, berat, gagah sekalipun tak mampu nak menanggung beratnya beban amanah, tiba-tiba kita yang tersangat kerdil ini sanggup nak menjawab, sanggup nak memegang amanah itu ini, sanggup nak memikul tanggungjawab amanah tersebut. Jadi berat dan besar tugasan kita semua di atas muka bumi ini dalam memikul amanah masing-masing. Jadi saya rasa itu sahajalah beberapa pengajaran dan juga faedah yang boleh kita ambil daripada ayat ke-72 suratul Ahzab berkaitan dengan tanggungjawab dan amanah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita taufik, memberikan kita dorongan dan bimbingan untuk memperhatikan, menilai kembali keupayaan kita untuk memikul sebarang amanah, memberikan kita taufik untuk menjalankan tanggungjawab dan amanah kita dengan baik, dan kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amanah dan tanggungjawab yang kita lalaikan. Dan tidak termasuk di kalangan orang-orang yang Nabi SAW memanggil sebagai seorang munafik. Iaitu kata Nabi SAW, wa idza tumina khana. Ciri orang munafik, kalau kita serahkan dia sesuatu amanah, dia akan mengkhianati amanah tersebut. Wal a'yazubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita daripada sifat yang demikian dan juga menjauhkan kita daripada azab
kerana lalai daripada tanggungjawab dan amanah kita masing-masing. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak elok itu di atas kelemahan dan juga kekurangan diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.